Share screen, share record. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Azrini. So, ini adalah Introduction to International Business, EOC and F chapter. Disediakan oleh saya sendiri, Ahmad Dini, kemudian Amir Syam, Muhammad Amir Irfan, Muhammad Azim Hakim dan Muhammad Khalish Ikram. Syarikat yang kami telah pilih adalah Nissan Motor Corporation Global, iaitu merupakan syarikat enterprise. Pengenalan kepada syarikat Nissan Motor Corporation. Nissan Motor Corporation Company Ltd didagangkan sebagai Nissan Motor Corporation dan biasanya dikenali sebagai Nissan, merupakan pengeluar kenderaan multinasional Jepun yang terletak di Nishuku, Yokohama. Pada mulanya syarikat ini bermula dengan nama Nissan Zaibatsu, namun kini dikenali sebagai Nissan Group. Syarikat ini menjual kenderaan di bawah beberapa jenama iaitu Nissan, Infiniti dan Datsun. Syarikat ini juga telah ditubuhkan pada 26 Disember 1933 iaitu 86 tahun yang lalu. Okey, seterusnya Amir Irfan. Latar belakang syarikat HQ. Jenis syarikat awam. Sekuriti awam adalah syarikat atau perbadanan yang sebahagian atau seluruh sekuritinya seperti saham atau bond dimiliki oleh orang awam. Penjualan saham kepada masyarakat dilakukan dengan cara initial public offering IPO dan kemudian bursa saham. IPO adalah proses penawaran saham kepada masyarakat untuk pertama kali. Kebiasaannya, saham syarikat awam saham syarikat awam dimiliki oleh ramai pelabur, manakala saham syarikat sendirian berhak dimiliki oleh beberapa orang pemegang saham sahaja. Akan tetapi, bukan semua syarikat yang memiliki ramai pemegang saham merupakan syarikat awam. Okey, ni dia nak bagi tahu jenis syarikat dia adalah syarikat awam saja. Okey, seterusnya Amir Syam. Silakan. Seterusnya latar belakang syarikat HQ pengasas Masujiro Hashimoto. Rancang utama, yang pertama Yasushi Kimura, Chair of the Board. Nombor 2, Makoda Uchida, President and CEO. Hasil pendapatan 11.95 trilion pada 2017. Pendapatan operasi 574.7 bilion pada 2017. Pendapatan bersih 746.9 bilion pada tahun 2017. Jumlah aset 18.74 trilion pada 2017. Jumlah ekuiti 5.38 trilion pada 2017. Bilangan pekerja 138.910 orang. pada Okey. tahun 2017. Okey. Hasil pendapatan, jumlah jualan semuanya dan bilangan pekerja dapat menyatakan bahawa Nissan ini bukanlah SMIES dan dia tergolong dalam multinational enterprise. Seterusnya visi dan misi syarikat oleh Hazim. Silakan. Visi dan misi. Okey, visi memperkayakan kehidupan manusia. Misi menyediakan produk dan perkhidmatan yang memberikan nilai-nilai yang unggul kepada semua pemegang kepentingan dalam persekutuan dengan otomotif Renault yang unik dan inovatif. Okey, baca Renault yang bawah tu. Okey, Renault sebuah syarikat automobil di Amerika Syarikat di mana pakatan tersebut dikenali sebagai Nissan Renault Alliance. Okey. Terusnya ni adalah negara-negara yang mana Nissan Corporation ni telah masuk. Boleh Hazim Khalish terang baca sekali lalu je. Ada beberapa negara masuk. Okey. Baca je lah. Ni negara-negara yang Nissan memasuki. Pertama North America, 2 Canada, Mexico, Germany, Austria, Switzerland, Spain, Portugal, France, Rusia, Netherlands, Ukraine, Poland, Finland, Denmark, Sweden, Norway, China, Saudi Arabia, Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, India, Australia, New Zealand, UAE, Argentina dan Afrika. So semua sekali negara-negara yang dimasuki oleh Nissan ni ada 30 negara. Okey, 31.
Okey, daripada negara-negara dia masuk ni, dapat setiap negara ni dia akan ada satu sub ataupun dikata franchise tersendiri. Jadi dia bukanlah MNE. Dia bukanlah SMIS, dia adalah MNE. So kalau SMIS dia tak ada sub dan ni, so dia MNE. Terusnya sub di Malaysia, syarikat Nissan yang ada kat Malaysia. Nissan ni dia masuk Malaysia. Jadi syarikat Nissan Malaysia dimiliki oleh Tan Chong Motors Holding Berhad ataupun dikenali sebagai TCMH Group ataupun Tan Chong Motor TCM. Ia merupakan sebuah syarikat multinasional yang berpusat di Malaysia yang aktif dalam pemasangan, pembuatan, pengedaran dan penjualan kenderaan tetapi lebih dikenali sebagai franchise kenderaan Nissan di Malaysia. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 1957 oleh dua orang usahawan Malaysia iaitu Tan Yue Foh dan Tan Kim Hor dengan cita-cita untuk mengimport dan menjual kereta Datsun dari Jepun. Datsun ni sebelum Nissan ada mereka produce kereta Datsun. Lalu dia tukar jadi Nissan. Tan Chong Motor Holding Berhad diperbadankan pada 14 Oktober 1972 dan pada tahun 1974 syarikat tersebut telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Maknanya dia adalah syarikat awam Berhad. Negara itu dibekalkan ni syarikat Nissan Malaysia, dia ada beberapa sub lain sendiri seperti di Vietnam, Laos, Cambodia dan Thailand. Terusnya ini adalah tempat Tan Chong tu kat Malaysia. HQ dia di Malaysia. Terusnya silakan sejarah. Amir. Pengenalan syarikat Sub Malaysia. Sejarah syarikat Tan Chong Berhad Nissan di Malaysia. 1957, Tan Chong dan Co dilantik sebagai wakil tunggal bagi Nissan Datsun di Malaysia dan membolehkan kereta keluaran negara Jepun dijualkan pada kali pertama di Malaysia. Adik-beradik Tan mengkorporatkan syarikat menjadi syarikat Berhad. Nissan Datsun menjadi model jualan terbaik di Malaysia. Tan Chong Motor Holding Berhad disenaraikan dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Loji pemasangan kereta di Segambut mula beroperasi 1977. Bas dan trak Nissan dipasangkan dan dijual. Loji pemasangan kereta pertama dikreditkan di Asia Tenggara. Seterusnya Amir Syam. Saya. Sistem pengurusan Nissan sebelum Encik Carlos Ghosn. Pengurusan Nissan bersifat tradisional sebelum 1999. Pada zaman kemelesetan ekonomi negara Jepun, syarikat Nissan tidak dapat menghasilkan keuntungan sejak tahun 1993 sehingga 1999. Syarikat turut menjunang jatuh selama 10 tahun dan perkembangan produk otomotif tersekat. Reka bentuk Nissan turut tidak mencerminkan pendapat pelanggan. Sistem pengurusan Nissan yang berunsurkan konsep seniority menyebabkan Nissan sukar berubah mengikut keadaan ekonomi pada masa itu. Hal ini menyebabkan Nissan terpaksa mengalami masalah kewangan yang teruk. Produktiviti dan persaingan turut menurun kerana pengurus Nissan juga cenderung melabur dalam ikuti pembekal yang dikenali sebagai Keiretsu daripada melabur dalam reka bentuk dan penyelidikan baru untuk meningkatkan mutu produknya. Kelemahan sistem pengurusan Nissan bertambah teruk semasa krisis ekonomi Asia yang menyebabkan penurunan nilai mata yen yang menyebabkan Nissan hampir mengalami kebangkrutan. Nissan mengalami krisis yang teruk dalam syarikatnya pada tahun 1999 dan melakukan sebuah perkongsian dengan Renault, sebuah syarikat kereta di negara Perancis. Salah satu syarat perjanjian perkongsian tersebut adalah membolehkan Encik Carlos Ghosn untuk mengambil alih pengurusan syarikat Nissan. Apabila Encik Carlos Ghosn
mengambil alih syarikat tersebut, beliau menegaskan bahawa sekiranya perubahan drastik tidak dilakukan, Nissan akan mengalami kebangkrutan. Pertama, GOS menghapuskan sistem senioriti dalam syarikat Nissan. Dua, GOS mengekalkan sistem pekerjaan seumur hidup. Okay, GOS Azim. Okay, Azim pula. Sambung Azim. Azim. Sambung kat situ. Berpendapat bahawa sistem seniority. Azim. Azim. Okay. Sambung kat bawah tu yang selepas sampai 2 tu. GOS berpendapat bahawa Azim boleh tak? Tak dengar lah suara Azim. Kat mana? Tu yang berpendapat bahawa sistem seniority. GOS berpendapat bahawa sistem seniority adalah tidak proaktif dan memperkenalkan sistem promosi dan gaji yang ditentukan oleh merit dan hasil kerja pekerja. GOS juga berpendapat bahawa pihak syarikat turut perlu menunjukkan kesetiaan terhadap pekerja mereka bagi mendapatkan kesetiaan mereka yang sama. GOS juga berpendapat bahawa hanya syarikat yang berjaya dapat memberikan jaminan pekerjaan seumur bagi pekerjanya. Oleh demikian, Nissan berusaha mengekalkan sekuriti pekerjaan pekerjanya disebabkan oleh perubahan struktur oleh GOS. Nissan berjaya berkembang dan pulih sebagai antara syarikat automotif yang paling berjaya di dunia. Okay, ini merupakan sistem pengurusan yang dibawa oleh Encik Carlos sebelum dia ambil alih ni Nissan jadi teruk. Okay. Seterusnya struktur syarikat Nissan Malaysia ni kita suruh Khalis terang sikit pasal struktur syarikat Nissan kat Malaysia. Silakan Khalis. Okay. Struktur syarikat Nissan di Malaysia. Tanjung Motor Berhad. Syarikat Tanjung Motor Berhad, dia merupakan wakil tunggal Nissan di Malaysia. Dia mempunyai banyak syarikat subsidiari dia. Lepas tu berdasarkan temu bual dengan Jabatan Komunikasi Korporat Tanjung Motors Berhad, stil dan sistem pengurusan bagi setiap anak syarikat adalah berbeza mengikut pengaruh urusan bagi subsidiari syarikat tersebut. Lepas tu, namun bagi tak baik okay. Bagi pengurusan pusat tertinggi bagi Tanjung Motor Berhad, struktur pengurusan bagi syarikat tersebut adalah seperti berikut. Okay, baca sikit kali, terang sikit pasal dia punya organisasi dari atas ke bawah, ada siapa dia sebut. Tentang Tanjung tadi ya. Pengarah urusan dia duduk kat atas sekali, Group Managing Director. Lepas tu dia bagi dua, iaitu pengarah-pengarah bebas dan pengarah-pengarah bukan bebas. Lepas tu dia pergi ke pengarah-pengarah eksekutif, dan pengarah-pengarah eksekutif ni dibagi pada 3 iaitu dia bagi pada bahagian audit, bahagian pengurusan risiko dan bahagian nominasi. Dan last sekali bahagian subsidiary companies dia. Okay. Tanjung Group mempunyai 83 anak buah syarikat, sama ada memiliki secara 100% langsung atau kurang-kurangnya lebih daripada 50% saham syarikat tersebut. Lepas tu setiap anak syarikat diketuai oleh seorang pengarah yang mempunyai stil pengurusannya yang tersendiri. Okey, terima kasih Khalis. Okey, ni adalah grup struktur ataupun struktur yang diamalkan oleh Tanjung Motor Holding. Dia akan dibagi kepada assembly and manufacturing, pemasangan dan penghilangan. Lepas tu after sales service dia bahagi kepada beberapa orang di bawah dia, daripada syarikat-syarikat yang bawah dia. Lepas tu sale and distribution, jualan dan pengagihan dia bahagi kepada orang yang pula. Contohnya di bawah tak ada edaran Tanjung, dia bagi kat Sabah, edaran kat Sarawak, Selatan, Tengah dan macam-macam lagi lah. Lepas tu property holding,
Lepas tu dia bahagi pada financial service and others. Bawah-bawah tu dia ada banyak lagi sub-sub yang bantu dia dalam pengurusan. Okey, seterusnya Meh, ciri-ciri pengurusan oleh Tan Chong Group. Ameh? Ciri pengurusan dipengaruhi oleh Akta-Akta Syarikat di Malaysia, Akta Syarikat 1967, Akta Sekuriti 1993. Undang-undang di Malaysia mempengaruhi sistem pengurusan Tan Chong Motors Berhad secara langsung dan memberi impak yang besar terhadap sistem pengurusan di peringkat pusat. Sistem pengurusan di peringkat pusat adalah bercirikan demokrasi di mana keputusan syarikat adalah berdasarkan undian. Pemegang saham mengikut bilangan saham yang dimiliki. Peringkat pusat akan melantik pengarah bagi syarikat-syarikat subsidiari yang dimiliki. Pengarah bagi syarikat subsidiari membuat keputusan dalam hampir semua perkara termasuk pelantikan pekerja, style pengurusan dan semua perkara dalam bidang kuasanya dalam syarikat subsidiari tersebut. Okay, Ameh Syam, berbaca sekali lalu Ameh Syam. Yang kedua, pelantikan dan promosi pekerja berdasarkan merit, pengalaman, tempoh perkhidmatan dan kualifikasi. Pelantikan pekerja dalam syarikat Tan Chong adalah amat berbeza daripada sistem pengurusan tradisional Jepun. Tan Chong Motors Berhad melantik pekerja berdasarkan kualifikasi di mana pekerja baru dalam bidang profesional seperti kejuruteraan dan pengurusan risiko diberi gaji yang lebih tinggi dan dari segi kemasukan dan berkemungkinan melebihi pekerja yang berkhidmat untuk tempoh yang lama. Selain itu, merit dan sumbangan pekerja turut dinilai oleh pengarah syarikat subsidiari tersebut untuk menentukan promosi. Tidak ada wujudnya satu sistem yang tetap berkenaan dengan pelantikan dan promosi pekerja secara amnya. Keputusan terletak di tangan pengarah syarikat atau didelegasikan kepada pengurus Jabatan Sumber Manusia. Walaupun tempoh perkhidmatan yang lama bagi pekerja Tan Chong Berhad diberi kenaikan gaji, namun pekerja yang memberi sumbangan atau mempunyai hasil yang memberasakan diberi keutamaan. Hal ini menjadikan suasana pekerjaan di Tan Chong Motors Berhad berdaya saing. Seorang pekerja junior mempunyai peluang untuk dipromosikan menjadi posisi seniornya, malah mempunyai peluang untuk dipromosi ke tahap yang lebih tinggi daripada seniornya sebelum senior tersebut dipromosikan. Sistem ini amat berbeza dengan sistem pengurusan Jepun tradisional di mana senior diberi keutamaan untuk kenaikan pangkat, junior tersebut mengatasi posisinya. Kerja teknikal seperti jurutera operasi diberi tanggungjawab dan kepercayaan yang besar dalam proses pencantuman kereta. Kemudiannya mereka menyela dan melatih para pekerja dan seterusnya diberi peluang untuk menerajui pengurusan kerana mereka arif dalam bidang teknikal. Hasil tanken job rotation diamalkan oleh pihak pengurusan. Okay, daripada sini kita dapat tengok pelantikan, promosi pekerja diambil berdasarkan merit, pengalaman, tempoh perkhidmatan dan kualifikasi. Kalau ikutkan, syarikat ni adalah syarikat daripada Jepun. Tapi bila masuk kat Malaysia, syarikat Tan Chong ni, walaupun dia ambil Nissan, tapi dia gunakan cara ataupun cara tersendiri dalam pelantikan pekerja. Ikut pun apa yang Nissan bagi. So dia buat satu perubahan lain lah, tapi dia tetap di bawah Nissan. Okay, seterusnya, Kalish Kazim. Azim. Nombor 3 je. Kesatuan Sekerja di Tan Chong Motors Berhad. Akta Kesatuan Sekerja 1999 iaitu Trade Unions Act 1959 dan Akta Berhubungan Perusahaan 1967 mempengaruhi sistem kesatuan sekerja di Tan Chong Motors Berhad. Kesatuan sekerja di peringkat industri yang sama sahaja dibenarkan untuk ditubuhkan. Perundingan dan perjanjian secara kolektif bagi melindungi pekerja adalah terhad kerana kesatuan sekerja tersebut perlu mendapatkan pengesahan daripada Tan Chong Motors Berhad berkenaan bekerja yang layak mengundi secara rasa tersebut merupakan pekerjanya yang sah. Majikan kemudiannya diberi 21 hari untuk mengesahkan kesatuan sekerja tersebut. Okay, seterusnya Kalish. Hari Pengiktirafan Pekerja dan Keselamatan Hidup. Boleh Kalish? Hello, test dengar.
Dengar. Kat mana? Tu nombor 4. Okey. Seterusnya, Hari Pengiktirafan Pekerja dan Pekerja Seumur Hidup. Tanjung Motos Sendirian Berhad, dia mengiktirafkan pekerjanya yang berkhidmat dalam tempoh yang lama dan menggalakkan konsep lifetime employment walaupun tidak menjanjikan sekuriti pekerjaan pekerjanya. Lepas tu, walau bagaimanapun, Tanjung juga ada mengadakan Hari Pengiktirafan Pekerja bagi meraihkan perkhidmatan pekerja yang telah lama berkhidmat dengan Tanjung Motos Sendirian Berhad tu. Dan anugerah dalam sijil dan kewangan juga diberikan dalam majlis tersebut. Seterusnya, manfaat pekerja seperti beasiswa, kemudahan, rekreasi dan hiburan. Diberikan kepada anak-anak pekerja Tanjung Motos bagi yang layak dan memerlukannya. Pekerja-pekerja Tanjung Motos ni diberi keutamaan. Hal ini adalah seperti konsep uci soto. Selain itu, terdapat juga pelbagai kemudahan, elang rekreasi, elang rekreasi dan hiburan diberikan oleh Tanjung Motos. Contohnya, bayaran gelanggang badminton dan sebagainya yang digunakan oleh pekerja Tanjung Motos yang dibiayai oleh syarikat. Insurans dan pelbagai elang juga disediakan bagi pekerja-pekerja Tanjung Motos. Okey, based on semua ni, ini adalah ciri-ciri pengurusan yang telah dibuat oleh Nissan sendiri. Nissan Malaysia Tanjung yang buat, walaupun dia punya HQ dia di Jepun, tapi dia bawa masuk Malaysia, dia ubah cara pengurusan itu sendiri ikut kesesuaian di negara kita lah. Kesimpulannya, walaupun Tanjung Motor ni merupakan wakil rasmi tunggal Nissan di Malaysia, terdapat banyak ciri pengurusan yang Jepun yang dapat dilihat dalam Tanjung Motor seperti uci soto yang ceritakan. Walaupun tadi semua tu diubah, tapi ada juga cara-cara pengurusan Jepun yang diambil daripada Nissan Jepun, seperti konsep yang tu uci soto dan konsep Haichi Tenken. Itu saja Puan. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Dong Kladi. Siap tak habis, tak ada record lagi.